Sidang labur yang disampaikan oleh Encik Kamarul Rosman dari Suruhanjaya Security Malaysia, Security Commission. Apa khabar Encik Kamarul? Khabar baik. Khabar Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa lah bersama cikgu-cikgu pada hari ini. InsyaAllah Encik Kamarul akan menyampaikan tentang pelaburan pada hari ini. Jadi untuk hari ini, sebelum kita mula, pastikan cikgu-cikgu tetapkan nama cikgu daripada negeri mana pada nama anda, cikgu-cikgu boleh klik pada nama cikgu, nama negeri cikgu dan juga underscore nama cikgu. Contohnya Selangor underscore Atikah. Supaya kita semua boleh sedia maklum, speaker pun boleh sedia maklum cikgu-cikgu dari mana. Sediakan pen dan kertas untuk cikgu-cikgu menulis nota apa-apa isi-isi yang penting dan jom berkenalan di chat. Cikgu makan apa pagi tadi dan macam mana keadaan cikgu pada hari ini. Okey, selamat pagi dari Cikgu Ai Cheng. Masih lagi menunggu yang masuk. Okey, penggunaan pada Zoom adalah mute kalau cikgu-cikgu tidak bercakap. Kalau saya sangat sarankan untuk cikgu-cikgu buka video untuk kita boleh berinteraksi dengan lebih baik dan juga sertai dengan aktif, jangan malu-malu cikgu nak tanya apa-apa soalan. Kalau kita tak confident tentang pelaburan, macam mana kita nak sampaikan maklumat pelaburan ini kepada orang lain dan kepada semua pelajar kita lah. Jadi jangan lupa untuk cikgu kongsikan pengalaman cikgu di dalam media sosial. Di sini ada hashtag Guru Celik Kewangan, hashtag Masterclass SC, hashtag InvestSmart SC, Bijak Labur, tagcom.my, MyFan Network dan tag kami di Fun for Life dan Arus Academy. Okey. Jangan lupa cikgu kongsikan pengalaman cikgu. Fokus pada hari ini adalah pelaburan. Kalau cikgu nak ajukan soalan, boleh sertakan ajukan soalan di dalam chat. InsyaAllah kita akan address semua soalan cikgu-cikgu dari segi topik pelaburan. Okey, dalam sesi hari ini, BK bermula pada pukul 10 hingga 10 minit. Kita akan gunakan masa 30 minit untuk sesi bahagian pertama. Rehat 5 minit, kita akan sesi bahagian kedua selama 30 minit. Kemudian kita ada sesi Q&A dan penutup pengisian borang maklum balas cikgu-cikgu. Setakat ni cikgu okey? Boleh cikgu saya minta respon cikgu-cikgu thumbs up ke ataupun boleh chat ke dan sebagainya. Okey, terima kasih cikgu. Sekarang kita masuk kepada sesi kita. Saya menjemput Encik Kamarul untuk memberikan pengisian mengenai pelaburan. Saya persilakan. Okay, terima kasih Fadil. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Nama saya Kamarul Rosman Nordin. Saya daripada Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Okey, clear suara? Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Arus Academy kerana memberi peluang kepada Suruhanjaya Security Malaysia untuk berkongsi sedikit ilmu kepada warga guru. Okay, next. Pada hari ini saya disertai oleh my two colleagues, Ila dan Janet. Ila will control the slides and Janet is a cover lah in case kalau apa-apa berlaku internet problem di tempat Ila. Okey. Baiklah, objektif saya pada pagi ini ialah untuk berkongsi sedikit maklumat tentang skim penipuan pelaburan dan langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya kita tidak menjadi mangsa. Tadi kita ada tengok sedikit video yang kita nampak Ila berkongsi sedikit tentang pelaburan. Kebiasaannya bila kita tanya rakyat Malaysia sama ada buat investment ke tidak, labur ataupun tidak, mereka mengatakan
banyak yang memberi respon tidak. Dan bila kami tanya kenapa, takut, tak tahu pasal pelaburan, takut. Tapi pada masa takut dan tak tahu tu, yang peliknya ramai juga yang terjebak dengan skim penipuan pelaburan. Ya. So daripada situ kita nampak kadang kami pun kurang faham bila nak reconcilekan takut, tak tahu macam mana nak melabur, tetapi turut masih menjadi mangsa skim penipuan pelaburan. Dan kami merumuskan antara masalahnya kita ni terlampau percaya dengan janji yang kalau kita masukkan duit sejumlah duit, garanti kita tidak akan rugi. Dan pelaburan bukanlah seperti begitu, sebab pelaburan kita kena faham dia ada risikonya. Kalau kita buat dengan cara yang betul, kita akan mendapat pulangan yang lebih tinggi daripada kita hanya menyimpan wang kita di bank ataupun di rumah. Ya. So untuk bahagian pertama ni saya nak berkongsi maklumat tentang skim penipuan pelaburan yang popular sekarang dan 7 langkah yang kita perlu ambil supaya kita tidak menjadi mangsa. Itu mula-mulanya. Dan untuk bahagian kedua pula saya akan berkongsi tentang perkara-perkara asas dalam pelaburan dan juga sedikit maklumat tentang inisiatif pendidikan pelabur Suruhanjaya Security Malaysia atau SC atau yang lebih dikenali sebagai SC iaitu Investment. Saya harap dengan maklumat yang saya kongsikan ini anda sebagai guru bukan saja dapat memperkasakan diri untuk menjadi pelabur bijak, tapi dapat pula menyebarkan ilmu ini kepada guru-guru lain, your colleagues, anak-anak murid dan juga masyarakat. Okay, next. Okay, seperti yang saya cakapkan tadi, saya nak share tentang 2 skim penipuan pelaburan yang sedang popular sekarang. Yang pertama adalah skim yang kami namakan skim Indah Khabar dari Rupa. Saya pasti anda pun pernah nampak skim-skim pelaburan sebegini di media sosial. So skim ini menjanjikan pulangan yang sangat tinggi dalam masa yang sangat singkat. Contohnya dengan hanya jumlah pelaburan yang kecil seperti RM300, pelabur dijanjikan pulangan yang berlipat kali ganda sehingga belasan malahan puluhan ribu ringgit hanya dalam masa kurang 24 jam. Tapi sebenarnya ini hanyalah indah khabar dari rupa saja kerana keuntungan yang dibuat cumalah di atas kertas dan pelabur tidak berpeluang untuk mengeluarkannya. Pelbagai alasan akan mereka beri semasa pelabur cuba mengeluarkan jumlah keuntungan yang dibuat. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut di slide yang seterusnya nanti. So kebiasaannya skim penipuan ini dipromosikan atau ditawarkan melalui platform-platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan Facebook. Apa yang kita perlu ingat, seperti yang saya cakap mula-mula tadi, dalam pelaburan sepatutnya lagi tinggi jangkaan pulangan yang akan diperolehi dari suatu produk pelaburan, lagi besar risikonya. Tapi macam skim ni memang tak ada risiko langsung kononnya. Hari ini you masukkan RM350, besok you dapat RM10,000 contohnya. Saya pasti cikgu-cikgu pernah tengoklah skim-skim sebegini, ya. Okey, sekarang saya nak kita saksikan satu video yang memberikan formula bagaimana untuk kita kenali skim penipuan pelaburan. Ya, Ila boleh mainkan video? Ada komen kata suara saya slow. Saya dah pakai earphone. Anda ingin menjadi kaya, tetapi awas, terdapat banyak skim-skim pelaburan tidak sah di pasaran. Jika ragu-ragu, anda boleh jumpa kami untuk memahami formula TIPU. Apa itu TIPU? T, tidak akan rugi. I, indah khabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. U, untung besar. Ingat dan berwaspada dengan formula TIPU ini. Untuk sebarang pertanyaan mengenai pasaran modal, anda boleh hubungi kami.
Cik Kamaru maybe boleh turn up volume pada laptop juga. So that, Ya, dah maksimum lah. oh, okay. Ya. Okey, next slide. Okey, sekarang saya nak cakap tentang skim penipuan firma klon. Ini adalah lagi satu skim yang popular ketika ini. Apa itu skim penipuan firma klon? Skim penipuan firma klon atau clone firm scam akan menggunakan nama, logo dan butiran firma atau syarikat yang sah atau terkemuka sama ada dari dalam atau luar negara untuk mempromosikan skim pelaburan palsu. Itulah sebabnya kita panggil skim firma klon. Nama firma klon ini sekali imbas nampak sama seperti firma yang sah, tetapi sebenarnya tidak. Kadang-kadang tu dia memang pakai nama yang sama, logo yang sama. Tapi bila kita cek, memang company itu memang tidak menawarkan sebarang skim pelaburan seperti mana yang kita terima daripada promoter lah. Sesetengah tu kalau kita semak betul-betul, company itu memang tak buat pun skim-skim investment ni. Contohnya sekarang saya ada tunjuk Investopedia. Investopedia ni kebiasaannya kalau kita Google untuk mencari definition of certain terms in investing, kita dapatlah Investopedia ni macam a portal, a knowledge portal, bukan investing portal, ya. So skim ini kebiasaannya hampir sama dengan skim penipuan indah khabar dari rupa, cuma yang berbeza ianya menyalahgunakan identiti firma atau syarikat yang lain. Skim ini juga kebiasaannya dipromosikan atau ditawarkan melalui platform-platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan Facebook. Okay, next. Okay, sepanjang lebih setahun yang lepas, SC telah menyenaraikan pelbagai clone firm scams ke dalam senarai peringatan pelabur atau SC Investor Alert List. Sebagai contoh, saya pasti ramai daripada kita yang tahu PNB, Permodalan Nasional Berhad. Saya rasa ramai yang melabur dalam Amanah Saham Bumiputera dan pelbagai amanah saham yang lain. So PNB pun pernah menjadi mangsa diklon dengan pakej pelaburan yang tidak munasabah dan tak masuk akal. Labur kononnya labur RM350 hari ini dapat hampir RM9,000 hanya dalam masa 4 jam. Sebenarnya bayaran sebanyak RM350 itu hanyalah permulaan sahaja untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan bila dia akan kebiasaannya lepas 4 jam tu dia akan WhatsApp pada kita balik kata tahniah puan, tuan, tuan ataupun puan telah dapat RM9,000. Tapi bila kita nak keluarkan keuntungan tersebut, macam-macam alasan yang dia akan bagi. Mangsa akan diminta untuk memberikan lebih banyak wang. Kebiasaannya ribuan ringgit. Kononnya untuk tujuan pembayaran cukai pendapatan dan pelbagai bayaran lain. Dan untuk meyakinkan mangsa, mereka akan menggunakan sijil, invoice dan resit pembayaran palsu yang kononnya dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, SC dan Bank Negara Malaysia. Tapi malangnya setelah pembayaran tambahan dibuat, mereka akan menghilangkan diri dan tidak akan dihubungi lagi. Ada juga skim sebegini yang mula-mulanya pelabur dapat pulangan yang dijanjikan. Tetapi, okey, contohnya dia kata RM350, besok dapat besok ataupun dalam 4 jam dapat RM1,000 dan mangsa tu dapat yang RM1,000 yang dijanjikan. Lepas tu bila kita dah dapat tu kita mulalah confident. Kita masuk lagi kata okey dah dapat RM1,000 ni. Why not kita masuk RM700. And then dia dapat lagi RM2,000. Dan bila dah macam tu dah confident kita mulalah kadang kalau tak cukup duit kita mula kumpul dengan kawan-kawan dengan saudara mara okey jom kita masuk RM50,000.
Bila masuk 50,000 tu dekat situ kita sangkut. Sebab mula-mula tu yang dia bagi itu just untuk mendapatkan kepercayaan kita untuk labur dengan mereka. Ya. Okay, next. Okay. Lagi satu syarikat yang pernah diklon adalah syarikat Rais Malaysia Sdn Bhd. Syarikat ini adalah syarikat usaha sama di antara PNB dengan syarikat Rais yang berpangkalan di Australia. Syarikat Rais Malaysia Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang dilesenkan oleh SC. Okay, next. Macam yang saya cakap earlier, syarikat yang diklonkan tidak hanya terhad kepada syarikat Malaysia. Scammer juga menggunakan entiti terkenal luar negara seperti Investopedia untuk diklonkan. Okey, sekarang saya ingin berkongsi bagaimana kita boleh kenal pasti ciri-ciri skim penipuan firma klon berdasarkan satu contoh sebenar yang kita dapatlah. Okey, next. Syarikat Rais yang saya sebut earlier tu pernah menjadi mangsa skim penipuan firma klon. Sekiranya kita teliti maklumat pelaburan yang kononnya ditawarkan oleh Rais melalui WhatsApp, kita akan dapat mengenal pasti beberapa tanda bahawa ini adalah skim penipuan firma klon. Yang pertama, kalau kita tengok logo tu, Ila boleh klik. Walaupun logonya nampak hampir sama, tapi kalau kita compare betul-betul, sebenarnya tidak serupa. Yang belah kiri itu adalah logo yang betul. Kita tengok lebih kurang sama, tapi sebenarnya lain. Okey, yang kedua, laman web yang dinyatakan adalah berlainan dari alamat laman web rasmi Rais. So apa yang saya nak tekankan di sini, kita jangan ambil bulat-bulat information yang diberi oleh sesiapa saja yang promote dekat kita skim pelaburan. Kita kena buat semakan kita sendiri. Sekarang ni dengan internet, kita boleh Google saja. Sometimes bila kita Google nama tu pun dah keluar dah bermacam-macam forum yang mengata yang akan yang akan remind kita that benda ni scam. Ya. Okey. Ketiga, firma atau syarikat berlesen seperti Rais tidak sesekali akan menggunakan alamat Gmail untuk alamat email pegawainya. Tak cool lah kan? Kebiasaannya kalau email rasmi, kalau kita bekerja dengan sesuatu institusi tu, kita kena, dia akan bagi email rasmi lah. Tu macam kami @satcom.com.my. So Rais ni pun alamat email rasmi mereka @rais.com.my. Ya. So keempat, pembayaran untuk pelaburan perlu dibuat ke akaun individu dan bukannya ke akaun rasmi Rais. So kalau kita tengok sini, dia bagi kalau kita nak melabur, kita kena masukkan duit ke akaun individu, ya, dan bukannya ke akaun rasmi. Ini salah satu red flag lah yang akan saya tekankan tu nanti di slide yang seterusnya. Kelima, Ila dah klik tadi yang keempat. Okey, yang keempat tu tadi yang kalau kita tengok sebarang deposit perlu dibuat ke akaun individu. Ini salah, ya. Dan kelima, kalau kita tengok package yang kononnya package pelaburan yang dibuat ni, dan kalau kita semak ke laman web Rais, memang tak ada. Ya, memang kita tak nampak. Ya. Okeylah, baik. Sebelum saya bercakap tentang langkah-langkah yang perlu diambil supaya kita tidak menjadi mangsa scam, saya ingin kongsi satu lagi video yang merumuskan apa itu loan firm scam. Ya, okeylah.
seterusnya saya ingin kongsikan 7 perkara atau langkah untuk mengelakkan diri kita dari menjadi skim penipuan pelaburan, daripada menjadi mangsa skim penipuan pelaburan. Okay, next. So dalam 7 langkah yang saya ingin kongsi ini, ada satu langkah yang kalau kita amalkan, insya-Allah kita tidak terjebak dengan scam. Itu yang kami nampak daripada trend yang itu yang kami nampak trend sekarang, iaitu bila kita membuat sebarang pelaburan, kita jangan sekali serahkan wang tunai kepada individu ataupun pindahkan wang kita ke akaun milik individu. Walaupun individu tersebut mengatakan mereka berlesen atau berdaftar dengan pihak autoriti seperti Suruhanjaya Security Malaysia, memang tidak boleh. Mereka yang dilesenkan atau didaftarkan dengan autoriti seperti Suruhanjaya Security Malaysia memang tidak boleh menerima wang tunai ataupun menerima wang melalui akaun mereka. Segala pembayaran perlu dibuat ke akaun rasmi syarikat yang menawarkan skim pelaburan tersebut. So kalau kita boleh ingat ni, insya-Allah dalam 95% kita boleh terhindarlah daripada menjadi mangsa. Ya. Okey, baik. Next slide. Langkah yang pertama, kita perlu berwaspada dengan peluang pelaburan yang ditawarkan di platform media sosial dan juga platform komunikasi seperti WhatsApp ataupun Telegram. Kedua, seperti yang saya cakap tadi, jangan deposit wang anda ke dalam akaun bank milik individu atau perseorangan. Saya boleh nyatakan tiada sebarang skim pelaburan yang sah yang memerlukan wang tunai diserahkan kepada ejen atau dimasukkan ke akaun peribadi ejen. Satu contoh yang saya nak nyatakan, saya percaya ramai daripada antara kita yang melabur dalam unit trust ataupun unit amanah. Dan kebiasaannya bila kita melabur dalam unit trust ni, kita melalui ejen. Dan ejen tersebut perlu didaftarkan dengan Federation of Investment Managers Malaysia, FIMM. Dan kebiasaannya kalau kita berhati-hati sebelum kita berurusan dengan mereka, kita akan minta tunjuk authority card untuk confirm that mereka berdaftar dengan FIMM. Dan memang ada setengah kes yang dia nak memudahkan pelaburan kita, mereka akan kata mungkin dan kebiasaannya yang menjadi ejen ni pun yang kita kenal, kawan kita, saudara mara kita dan sebagainya. Tapi sekiranya mereka menawarkan servis, mereka kata okey tak apalah, nak senang you bagi cash dekat saya akan bank in kan kepada syarikat yang menawarkan unit trust. Itu tidak boleh. Kita kena amalkan jangan bagi wang tunai ataupun bank in kan wang pelaburan kita kepada mana-mana individu walaupun mereka berlesen atau berdaftar. Ya, kita kena avoid sebarang masalah lah. Ya, kalau kita boleh ingat tu, insya-Allah kita selamat. Okey, ketiga. Kita hanya macam yang saya cakap tadi, hanya membuat pembayaran ke akaun bank firma atau syarikat yang berlesen atau berdaftar dengan SE. Contohnya bila kita nak beli, kita nak melabur dalam ASP, kita laburkan ke dalam akaun Amanah Saham Nasional Berhad. Ya, bukan kita bank in kan ke akaun individu. Ya. Keempat, sebelum melabur, pastikan nama syarikat yang menawarkan pelaburan tersebut tiada di dalam senarai peringatan pelabur SE. Ya, SE Investor Alert List. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita check SE Alert List ni. Okey.
Okey, kita pergi ke website SC, www.sc.com.my. Kita tunggu Ila tunjukkan. Okey. Setelah kita pergi situ, kita pergi ke tab Investor Empowerment yang di atas tu. Dan kita turun, scroll down ke Investor Alert List, kita klik. So, bila kita masuk, mula-mulanya kita scroll down, kita boleh nampak senarai yang baru dimasukkan. Ya. Tapi kemungkinan apa yang kita cari itu mungkin dah 2-3 minggu masuk dalam list ni. Kita boleh turun lagi. Kita boleh search according to alphabetical lah. Kalau nama company tu start daripada A lah. Ya. Mungkin kita boleh contoh syarikat Rais tadi. Saya rasa ada. Pergi S, Ila. S. Syarikat Rais. S. Tu. Ya. Potential clone entity syarikat Rais Investment. So kalau sebelum kita invest, kita check ada keluar dekat sini, janganlah pula kita teruskan. Ya, sebab SC dah beri warning. Ya. Kadang-kadang tu kami terima juga call daripada public bertanya kenapa tak boleh, kenapa. So sedangkan kami dah nyatakan secara jelas jangan, sebab company ni adalah clone entity dan dia tidak mempunyai license untuk menjalankan sebarang aktiviti pelaburan. Okey, sekarang kita keluar balik. Langkah yang kelima. Pastikan anda hanya berurusan dengan individu atau entiti yang dilesenkan atau berdaftar dengan SC. So bagaimana untuk kita cek sama ada individu ataupun entiti tersebut telah dilesenkan dengan SC. Okay, kita pergi balik ke website SC. Okay, sekarang ni kita dalam website SC ni kita pergi ke tab Resources. Turun, scroll down ke bawah, kita klik License and Registered Person. And then kita klik Public Register of License Holder. Lepas tu kita masuk dalam search engine sini. So kalau kita key in Rais tadi, ini Rais yang betul. Kita boleh nampak Rais Malaysia Sdn Bhd memang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security. And then kalau kita klik certain tabs tu, kita boleh dapat information lah, mana dia punya contact address, dia punya email website, email address. Daripada situ kita boleh call Rais. Kita boleh tanya, betul tak ada skim sebini. Kalau dia kata tak ada, dan kita jangan teruskan lah. Ya. Ini daftar yang dilesenkan. Ada list satu list yang yang didaftarkan dengan SC. Sebab dia sekarang ni kita ada dua jenis kelulusan yang diberi, dilesenkan dan didaftarkan. So untuk situ kita pergi ke development, under digital, dan kita pergi ke regulated fintech players. Ini yang menawarkan skim-skim secara online lah. So kita boleh nampak macam kalau tuan berminat dengan cryptocurrency, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok under digital asset exchanges ada 4 company yang didaftarkan dengan SC. So ini contohnya. Okey, kita pergi kembali ke slide number untuk langkah yang ke-6. Okey, untuk langkah yang ke-6, kita juga boleh semak sama ada terdapat laporan dibuat dengan polis ke atas nombor telefon dan akaun bank yang kita terima. Kebiasaannya bila kita jumpa di media sosial, skim-skim pelaburan ni, dia akan bagi nama, dia akan bagi number phone dan number bank account yang kita akan bank in kan duit kita. So kita boleh semak dekat portal
polis di Raja Malaysia ni sama ada nak tengok sama ada dia ada kes ke tidak yang dah dilaporkan ke polis. Okeylah, kita boleh pergi ke portal Semak Mule ni. Okey, daripada situ kita boleh nampak ada dua kategori. Kita boleh check bank account ataupun kita boleh check nombor telefon. Ya. Tapi kalau pada pendapat saya, kalau kita ingat langkah yang kedua yang saya nyatakan tu, jangan bank in ke akaun individu. Kebiasaannya kita tak perlu pun check Semak Mule ni. Ya. Okey, dan terakhir langkah yang ke-7, jika kita masih ragu, masih tak confident selepas kita check yang 2 langkah tu, ya 6 langkah earlier tu, kita boleh hubungi SC di talian 62048999 atau email kepada aduan@satcom.com.my. Ya. So next, selain daripada 7 langkah tu, kita perlu ingat formulir tipu yang merupakan ciri-ciri skim penipuan atau scam lah. Tidak akan rugi, indah khabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar. Apa makna tidak akan rugi ni? Dia janji kalau you masuk 1,000, you tak akan rugi. You confirm you akan dapat dan dapat pula keuntungan yang selebihnya. Itu kita kena berhati-hati. Kalau saya boleh nyatakan, dekat Malaysia ni ada beberapa skim saja yang ditawarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad ASNB yang prinsipal dia terjamin. Cuma dividen dia je berubah-ubah. Selain daripada tu saya sendiri tak pernah come across. Ya. Indah khabar di rupa ni biasalah. Kononnya masuk hari ni, lepas tu dia akan tunjuk kejayaan kononnya orang yang dah invest ni dengan kereta besar, rumah besar dan seterusnya. Peluang hanya sekali ni dia akan pressure you untuk masuk hari ni juga. Dia akan cakap kalau you tak masuk hari ni, you dah tak ada peluang dah untuk masuk. So dia akan kita tak ada masa pun untuk fikir, untuk buat semakan sendiri. Untung besar tu yang macam saya cakap tadi earlier lah, masuk 350, besok boleh dapat 10,000. Ya. Okey, sebelum kita berhenti rehat, saya ingin anda saksikan lagi satu video yang mengingatkan kita supaya berwaspada dengan peluang pelaburan yang ditawarkan di platform media sosial. Okeylah, boleh mainkan video tersebut. Hai, saya Siti. Suruhanjaya Security Malaysia atau SC telah menerima banyak pertanyaan tentang skim pelaburan yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan dalam waktu yang singkat. Walaupun anda sudah membuat keuntungan yang berlipat kali ganda hanya dengan modal yang kecil, anda akan diminta membuat pelbagai bayaran seterusnya sebelum anda boleh keluarkan keuntungan tersebut. Tetapi awas! Ini hanyalah helah untuk anda terus memindahkan wang kepada skamer sebelum mereka menghilangkan diri. Oleh itu, jangan cepat terpedaya dengan janji yang indah khabar dari rupa. Ketika melabur, elakkan dari mendepositkan wang anda ke akaun bank orang perseorangan. Institusi-institusi seperti SC, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Negara Malaysia tidak pernah membenarkan sebarang bayaran yuran atau cukai dibuat melalui akaun orang perseorangan. Pastikan juga pelaburan tersebut ditawarkan oleh pihak yang sah dan bukan oleh pihak yang diklon. Sentiasa semak senarai peringatan pelabur SC dan juga daftar awam pemegang lesen. Sekiranya anda masih ragu, hubungi SC di talian 03 62 04 8999 atau email aduan@secom.com.my. Ingat, silap labur, duit lebur.
Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Okey, saya rasa ada satu soalan tu dan saya pasti information yang saya dah kongsikan setakat ini telah menjawab soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Wan Naimi ya. Okey, saya serahkan balik kepada Fadil untuk break. Okey, terima kasih Encik Kamarul atas kongsian sebentar tadi. Daripada pengisian tadi kita boleh nampak apakah pelaburan kita yang pelaburan yang terkini yang berkenaan dengan penipuan free maklun dan juga 7 langkah untuk elak menjadi mangsa skim penipuan. Jadi untuk sekarang cikgu boleh rehat selama 5 minit. Sekarang pukul 10.39. Kita rehat sampai 10.44 kita akan kembali. Cikgu boleh rehat dulu ataupun cikgu juga boleh bertanyakan soalan terus sama ada nak open mic ke semua dan sebagainya. Sementara kita rehat 5 minit ni. Okey, terima kasih semua. Merancang untuk masa depan anda? Di samping menabung, anda juga boleh melabur dalam produk pasaran modal seperti saham, unit amanah, pendanaan ekuiti ramai, pembiayaan antara rakan setara dan skim persaraan swasta. Menafikan tanggapan umum, anda sebenarnya boleh mula melabur dengan jumlah yang kecil. Pastikan anda melabur melalui individu yang berlesen atau berdaftar seperti remiser atau perunding unit amanah. Anda juga boleh bertanya dengan broker cara untuk melabur dalam talian. Suruhanjaya Security Malaysia (SC) merupakan badan kawal selia yang menyediakan dan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan terbitan, pembelian dan penjualan produk pelaburan. Ini adalah bagi memastikan hak anda sebagai pelabur dilindungi. Apabila undang-undang atau peraturan ini dilanggar, SC akan mengambil tindakan penguatkuasaan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan, hubungi SC dan sekiranya timbul apa-apa pertikaian kewangan yang berkaitan pelaburan anda, dapatkan bantuan daripada SEDRAC untuk menyelesaikan pertikaian anda. Dalam jangka panjang, pelaburan boleh membantu anda membina kekayaan. Seperti dalam apa jua yang anda lakukan, pelaburan juga mempunyai risiko dan ganjaran. Yang penting, mulakan dengan pengetahuan dan perancangan yang tepat. Mulakan perjalanan pelaburan anda sekarang. Layari www.investmartsc.my. Anda ingin menjadi kaya, tetapi awas. Anda ingin menjadi kaya, tetapi awas. Terdapat banyak skim-skim pelaburan tidak sah di pasaran. Jika ragu-ragu, anda boleh jumpa kami untuk memahami formula TIPU. Apa itu TIPU? T, tidak akan rugi. I, indah kabar dari rupa. P,
Ini peluang hanya sekali. You untung besar. Ingat dan berwaspada dengan formula TIP Winning. Untuk sebarang pertanyaan mengenai pasaran modal, anda boleh hubungi kami. Okay, selamat kembali cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu boleh respon pada saya, boleh tekan 1. Okay, terima kasih Cikgu Daisy, Cikgu Mazrina, Cikgu Masyita, Cikgu Parameswaran, Cikgu Ibrahim, Cikgu Zarina dan Cikgu TY, Cikgu Sarah. Okay, terima kasih. Selamat kembali semua. Pada bahagian pertama tadi kita dah masuk berkenaan dengan penipuan Freemaklon dan juga 7 langkah elak menjadi mangsa skim penipuan. Saya nak tanya soalan pada cikgu-cikgu. Apakah salah satu langkah untuk elak menjadi mangsa skim penipuan? Type pada chat cikgu-cikgu. Ada 7 langkah macam mana untuk kita elak menjadi mangsa skim penipuan. Sebutkan cikgu salah satu langkah untuk elak menjadi mangsa skim penipuan. Cikgu share pada chat. Betul, semak mule pada Polis Diraja Malaysia. Okay, jangan bank in ke akaun individu. Betul. Kita bank in kepada bank yang berlesen dan juga berdaftar dengan SC. Okay, jangan beri wang ke individu. Yang juga yang tidak disebut dalam chat ada juga waspada tentang iklan-iklan dalam media sosial atau media komunikasi. Rujuk sc.com.my untuk lihat dari segi senarai entiti itu berdaftar ataupun tak. Okay. So dia punya laman web dia www.sc.com.my. Okay. Dekat situ cikgu-cikgu boleh tengok investor alert list dan juga cikgu boleh tengok cikgu tekan pada resources, license and register license. Okay. Itu untuk bahagian pertama. Jangan lupa untuk call SC kalau ada apa-apa keraguan. Okay. Terima kasih cikgu-cikgu. Kita masuk pada bahagian kedua. Kita kembali pada Encik Kamarul. Okey, terima kasih Fadil. Kita boleh mula sekarang. Untuk sesi kedua ini, saya ingin berkongsi tentang perkara-perkara asas dalam pelaburan. Okey, ini saya lupa nak terangkan tadi. Dalam website SC juga ada satu dedicated web page untuk memberikan sedikit information tentang skim-skim penipuan lah. So cikgu-cikgu boleh pergi ke laman web SC under COVID-19 tu. Kita ada berkongsi sedikit maklumat tentang skim-skim penipuan pelaburan. Okeylah, next slide. Next. Okey, satu perkara yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Saya pasti kita sendiri pernah experience bila ada orang nak promote skim pelaburan kepada kita, dia akan cakap jangan risau, syarikat ini dilesenkan ataupun didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Lepas tu dia tunjuklah sijil SSM tu. Tapi sebenarnya sijil yang ditunjuk tu adalah sijil penubuhan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Memanglah semua company, semua enterprise dekat Malaysia ni, bila kita nak tubuhkan company, bila kita nak tubuhkan enterprise, kita kena pergi ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun kepada kena pergi ke secretarial company dan kita kena tubuhkan syarikat atau enterprise ataupun kita beli
syarikat atau enterprise yang telah siap ditubuhkan dan kita ada dapat sijil. Tapi ianya tidak bermakna ia dilesenkan untuk menjalankan aktiviti pelaburan. Contohnya, even kita sekarang ni kalau kita nak jual produk online pun, kita perlu sekurang-kurangnya create enterprise. Dan bila kita nak create enterprise ni, kita kena pergi ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk create enterprise. Tapi di Malaysia ni, bila kita nak menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu, kita perlu dapatkan lesen atau berdaftar dengan agensi penguatkuasa tertentu. Seperti kalau kita nak buat aktiviti perbankan, kita kena dapatkan lesen daripada Bank Negara Malaysia. Dan kalau kita nak jadikan company kita sebagai syarikat tersenarai, contohnya kita kena dapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Dengan sijil SSM ni tak cukup untuk kita menjalankan aktiviti tertentu. Okay, next. Okay, saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang institusi kawal selia atau authority di Malaysia dan bidang kuasa masing-masing secara ringkaslah. Untuk SC mengawal selia di bawah bidang kuasa SC adalah produk dan perkhidmatan pasaran modal seperti saham syarikat tersenarai, unit amanah dan bond. Saya akan kongsi dengan lebih lanjut di slide seterusnya. Dan untuk Bank Negara Malaysia pula, mereka mengawal selia aktiviti pengambilan deposit, aktiviti perbankan, urus niaga mata wang ataupun forex, insurans dan takaful serta digital wallet. Bagi kes-kes yang di bawah kanun kesiasaan seperti pecah amanah, criminal breach of trust, pemalsuan, penipuan, semua ini di bawah bidang kuasa polis Diraja Malaysia. Untuk skim berkepentingan atau inter-skim seperti skim burung walit, skim durian musang king, skim kayu gaharu adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau lebih dikenali sebagai SSM. Untuk aktiviti jualan langsung atau direct selling, skim perniagaan berperingkat atau multi-level marketing dan aktiviti koperasi ianya di bawah kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Akhir sekali, bagi kes-kes yang melibatkan syarikat-syarikat yang dilesenkan di Labuan, aktiviti-aktiviti mereka adalah di bawah bidang kuasa Labuan Financial Services Authority. So maklumat ini amat penting supaya kita tahu pihak mana yang perlu berikan kelulusan atau lesen dan ke mana aduan perlu dikemukakan sekiranya terdapat sebarang masalah. Dan ada kemungkinan bila kita tengok sesuatu syarikat tu dia punya aktiviti itu jatuh di bawah bidang kuasa lebih daripada satu authority. Contohnya maybe di bawah bidang kuasa SC dan juga Bank Negara Malaysia. Okay, next. Sedikit information tentang Suruhanjaya Security Malaysia. Untuk makluman cikgu-cikgu semua, Suruhanjaya Security Malaysia atau juga dikenali sebagai SC telah ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993. Di bawah akta ini, SC melapor kepada Menteri Kewangan dan laporan kewangannya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. SC adalah badan berkanun swabijaya atau biaya ataupun self-funded dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia. Dan next, secara ringkasnya, antara fungsi pengawal seliaan SC adalah melesen dan mendaftarkan semua individu dan institusi yang menjalankan aktiviti di bawah pasaran modal, mengawal selia semua pihak yang menjalankan aktiviti di bawah pasaran modal, melaksanakan tanggungjawab bagi mengalakkan pembangunan pasaran modal di Malaysia dan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melanggari undang-undang dan peraturan security. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa perkataan security di sini bukanlah merujuk kepada keselamatan ataupun Pak Guard. Tu kami tak jaga security guard. Tapi security di sini merujuk kepada produk-produk pelaburan seperti saham syarikat,
tersenarai, bond, sukuk dan unit amanah. Dan mendasari fungsi-fungsi SC ini adalah tumpuan kepada para pelabur. Mandat utama SC adalah untuk mengawal selia dan memastikan pertumbuhan pasaran modal sentiasa dilaksanakan dengan objektif untuk melindungi investor. Termasuklah inisiatif untuk meningkatkan tahap literasi kewangan dan menjadikan mereka sebagai pelabur yang bermaklumat seperti mana yang dilaksanakan oleh Investmart. Okey, next. Baiklah, setakat ini saya telah berulang kali menyebut pasaran modal. Tetapi apa itu pasaran modal? Secara ringkasnya, pasaran modal adalah platform di mana pihak yang mempunyai lebihan wang menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan untuk digunakan secara produktif bagi menjanakan keuntungan. Dana ini boleh disalurkan secara terus seperti mana kita melanggan saham-saham yang diterbitkan oleh syarikat tersenarai atau lebih dikenali sebagai IPO, ataupun disalurkan melalui pengantara berlesen seperti pengurus dana dan pengurus unit amanah. Okay, next. Di antara produk-produk pasaran modal adalah saham-saham syarikat tersenarai yang didagangkan di Bursa Malaysia, derivatif berasaskan komoditi, equity atau kewangan, contohnya futures dan options. Derivatif ini juga tersenarai dan didagangkan di Bursa Malaysia. So kalau cikgu-cikgu nak dapatkan maklumat lanjut tentang saham-saham syarikat tersenarai dan derivatif ni, cikgu boleh pergi ke laman web Bursa Malaysia. Dan di dalam laman web Bursa Malaysia tu kita ada satu komponen yang satu page Bursa Marketplace. Dalam tu berbagai information kita boleh dapat tentang syarikat saham-saham syarikat tersenarai serta derivatif. Okey. Dana unit amanah atau unit trust. Amanah Saham Bumiputra adalah satu contoh unit amanah. So amanah Saham Bumiputra ni, ASB ni, kebiasaannya kalau kita tanya masyarakat, mereka mengatakan ini adalah simpanan. Sebenarnya amanah Saham Bumiputra ni adalah pelaburan. Ya, kalau simpanan ni kebiasaannya kita simpan di bank, atau selain daripada simpan di rumah, tabung apa semua kita simpan di bank. Tapi amanah Saham Bumiputra ni sebenarnya adalah unit amanah dan merupakan produk pasaran modal or capital market product. Okey, dan seterusnya skim persaraan swasta atau private retirement scheme, pendanaan equity ramai atau equity crowdfunding, pembiayaan antara rakan setara atau peer-to-peer financing, dan aset digital seperti Bitcoin. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang aset digital sebentar lagi. Ya. So ini secara amnya produk-produk. Kalau cikgu-cikgu nak dapatkan information selanjutnya, boleh search lah, boleh Google dalam website Investmart ada, dalam website SC ada maklumat, dan terdapat pelbagai website lain yang memberikan information, maklumat yang berguna tentang produk pasaran modal. Dan daripada segi perkhidmatan pasaran modal pula, kita ada khidmat perancangan kewangan daripada licensed financial planner, dan juga satu contoh adalah khidmat pengurusan digital atau digital investment management. Kalau tuan-tuan cikgu pernah dengar Wahid, Stashaway, itu adalah contoh pengurus pelaburan digital. Tapi kita kena careful, jangan kita pergi tengok pula yang syarikat yang diklonkan. Company seperti Wahid pun telah menjadi mangsa diklonkan. Okey, satu perkara yang ingin saya tekankan di sini adalah secara amnya segala produk pasaran modal yang ditawarkan kepada orang ramai perlulah diluluskan oleh SC terlebih dahulu. Manakala penyedia khidmat pasaran modal termasuklah menjadi orang pengantara dalam menawarkan produk-produk pasaran modal perlulah mendapatkan lesen atau didaftarkan oleh SC ataupun badan-badan yang diiktiraf. Saya ada nampak satu soalan mengatakan bagaimana pula public mutual. Public mutual adalah satu syarikat yang telah dilesenkan oleh SC untuk menjalankan aktiviti penawaran skim
dana unit amanah ataupun unit trust. Ya. Okey, so maknanya selain daripada company yang ditawarkan tu dia kena dilesenkan, produk yang ditawarkan perlulah kelulusan, dan orang yang approach kita tu pun perlu dilesenkan ataupun didaftarkan dengan SC ataupun badan-badan tertentu seperti yang saya cakap earlier, macam ejen unit amanah, dia perlu didaftarkan dengan FIMM, FIM. Ya. Dan seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, sekiranya anda ragu tentang status produk-produk dan juga perkhidmatan pasar modal, saya nasihatkan anda merujuk kepada SC melalui email yang saya nyatakan earlier ataupun hubungi hotline kami 6204-8999. Cikgu-cikgu akan nampak sepanjang presentation saya ni, saya akan ulang berkali-kali bagaimana jangan masukkan duit ke akaun individu. Kalau ragu, cek dengan kami, boleh email kami, boleh call kami, dan juga check our investor alert list dan check our register of licensed individual dan entity. Okay, saya ada nampak soalan tentang Luno. Ya, saya akan terangkan berkenaan dengan Luno, atau Luno adalah satu contoh digital asset exchanges yang telah didaftarkan dengan SC. Okey, next Ila. Okey, saya ingin berkongsi beberapa perkara asas yang kita perlu sentiasa amalkan setiap kali kita hendak labur. Ini sebagai tambahan dari 7 langkah yang saya sebutkan masa bahagian sebelum kita break tadi. So pertama, sebagai pelabur kita perlu tahu tahap risiko yang boleh kita ambil bila hendak melabur di dalam sesuatu produk pelaburan. Setiap pelaburan ada untung dan rugi. Oleh itu kita tidak boleh hanya memikirkan tentang untung sahaja. Kita perlu tanya diri kita sendiri, apakah risiko yang sanggup atau mampu kita tanggung sekiranya pelaburan tersebut gagal. So bila kita nak melabur ni berdasarkan risiko kita sendiri, kalau kita dah set aside daripada gaji kita 3,000 contohnya, kita dah set aside katalah 10%, 300. Bila kita tahu konsep pelaburan ni ada untung dan ada rugi, secara logiknya kita tak bolehlah terus masukkan 300 tu untuk investment. Mungkin kita berdasarkan tahap risiko yang kita boleh ambil, kita ada sebahagian yang kita simpan dekat bank dan ada sebahagiannya kita laburkan. Dan kita laburkan tu, jumlah yang kita labur tu sebab kita tahu kalau apa-apa jadi kita boleh terima risiko kerugian. Tapi ada caranya bagaimana kita boleh melimitkan, mengurangkan kerugian yang kita akan tanggung. Sebab kalau kita main masuk saja tanpa membuat sebarang research and so on, memanglah ada kemungkinan kita masuk dalam skim scam. Tapi kalau kita ambil langkah-langkah yang tertentu, kita telah mengurangkan risiko yang kita akan hadapi. Okey. So kedua, bila kita melabur, kita perlu pelbagaikan pelaburan kita seperti mana peribahasa orang putih, do not put all your eggs in one basket. Ya. Dengan mempelbagaikan produk yang kita melabur, kita dapat menguruskan risiko pelaburan kita dengan lebih baik. Ketiga, jadilah pelabur yang bermaklumat bila kita buat investment. Kita perlu dapatkan maklumat yang lengkap dan faham tentang produk yang ingin kita labur. Jangan terikut-ikut dengan perasaan tamak dan membuat keputusan pelaburan berdasarkan tips, spekulasi atau hanya sebab ada selebriti yang mempromosikan produk pelaburan tersebut. Keempat, lagi sekali saya nak ingatkan, ketika melabur, jangan sekali-kali depositkan wang kita ke akaun perseorangan walaupun pemilik akaun tersebut adalah individu atau ejen yang berlesen atau berdaftar dengan pihak berkuasa. Untuk makluman, tiada sebarang pelaburan yang sah memerlukan wang didepositkan ke akaun milik individu.
pastikan juga sebarang wang yang perlu didepositkan untuk tujuan pelaburan dibuat ke akaun rasmi syarikat yang sah atau dilesenkan dengan bukti pembayaran atau resit. Kelima, kita juga kena pastikan kita mendapat maklumat yang jelas dan lengkap tentang yuran atau fee dan sebarang cukai yang perlu dibayar bila membuat urus niaga pelaburan. Sebagai contoh, bila kita melabur dalam amanah saham atau unit trust, kita perlu tahu fee yang dikenakan semasa kita membeli unit trust tersebut, semasa kita hendak menjual dan juga semasa kita hendak membuat sebarang pertukaran ataupun switching. Ya, kita juga perlu bandingkan perbezaan fee yang dikenakan bila kita melabur sama ada secara terus online tanpa melalui sebarang ejen. Ya. Dan keenam, bila melabur pastikan kita hanya berurusan dengan mereka sama ada individu atau syarikat yang berlesen atau berdaftar dengan SC. Di awal presentation saya just now, saya telah berkongsi bagaimana untuk menyemak status lesen ataupun pendaftaran mereka. Okey, next. Sekarang saya ingin berkongsi beberapa contoh aktiviti-aktiviti tidak berlesen di bawah pasaran modal Malaysia. Secara amnya, terbitan dan penawaran saham kepada pelabur di Malaysia memerlukan kelulusan daripada SC ataupun Bursa Malaysia dan pendaftaran dokumen yang dinamakan prospektus dengan SC. So bila ada orang datang dekat kita kata nak menawarkan saham, dua soalan kita kena tanya. Sama ada dah dapat kelulusan SC ataupun Bursa Malaysia dan mana dia prospektus. Dan sama ada prospektus ni telah didaftarkan dengan SC ataupun tidak. Sekiranya tiada sebarang kelulusan dan prospektus tidak didaftarkan dengan SC, pelabur perlu berwaspada kerana kemungkinan ianya adalah satu skim penipuan. Tapi dalam hal ini ada juga kelonggaran yang diberikan kepada SC untuk penawaran skim-skim tertentu. Tapi ini adalah untuk pelabur yang kami namakan sophisticated investor. Dan untuk untuk qualify sebagai sophisticated investor ni ada beberapa syarat. Antara yang saya boleh share, individu tersebut perlulah mempunyai harta melebihi 3 juta ringgit, tak termasuk rumah yang dia duduk sekarang. Ataupun pendapatan tahunan kasar peribadi sekurang-kurangnya RM300,000 ataupun pendapatan tahunan kasar total dengan pasangan sekurang-kurangnya RM400,000. Itu adalah contoh kriteria dia. So kalau you tergolong dalam kriteria tersebut, you are called sophisticated investors dan ada skim pelaburan tertentu yang boleh ditawarkan kepada sophisticated investor tanpa kelulusan SC dan tanpa prospektus. Kenapa kami buat macam tu? Sebab on the basis that sophisticated investors ni kami beranggapan mereka mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian sendiri tentang skim pelaburan yang ditawarkan, ataupun kalau mereka tidak ada the skill, mereka mempunyai kemampuan kewangan untuk melantik profesional untuk advisekan mereka. Ya. So kita kena faham yang tu. Next, kita juga kita juga mungkin ada mendengar tentang produk pelaburan, contract for differences atau CFD, binary option, dan apa yang saya nak nyatakan, kebiasaannya CFD dan binary option ini kita dapat lihat ditawarkan oleh platform-platform urus niaga mata wang asing ataupun forex. Kegiatan forex seperti mana yang saya nyatakan tadi perlu dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia, manakala CFD dan binary option perlu dilesenkan oleh SC. So kita kena ingat kalau ada yang menawarkan kepada kita CFD dan binary option, you kena tanya ada kelulusan SC ataupun tidak. Ya. Saya juga ingin menerangkan bahawa sebarang penawaran siling permulaan atau initial coin offering juga perlu diluluskan oleh SC. Ya. Next. Saya dah nyatakan tadi, sebarang tawaran pelaburan kepada rakyat Malaysia hanyalah boleh dibuat oleh
individu atau institusi yang dilesenkan atau didaftarkan oleh pihak berkuasa termasuklah SC. Ya, ini juga termasuk saya nampak lately ini banyak investment guru yang buat workshop, yang ada buka Telegram group, WhatsApp, memberikan nasihat, tips-tips bagaimana untuk melabur dalam pasaran saham di Malaysia. So untuk makluman, penasihat pelaburan ini juga perlu dilesenkan oleh SC. Kalau mereka tidak dilesenkan oleh SC, mereka tidak boleh memberikan sebarang tips tentang kaunter mana yang kita perlu labur. Yeah. Okay, next. Okay, pasal cryptocurrency ni, saya rasa ada di antara kita yang pernah mendengar dan berminat tentang mata wang kripto seperti Bitcoin. So untuk makluman cikgu-cikgu, pada masa ini hanya ada 4 platform online yang dinamakan Digital Asset Exchange ataupun DEX didaftarkan dan dibenarkan oleh SC untuk menawarkan urus niaga jual beli kripto di Malaysia, iaitu Luno Malaysia, Synergy, Tokenize dan MX Exchange. Manakala yang 4 platform ni pula hanya dibenarkan untuk menawarkan 5 jenis mata wang kripto sahaja setakat ini. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin dan Bitcoin Cash. Maknanya buat masa ini platform-platform lain termasuklah yang beroperasi di luar negeri tidak boleh menawarkan urus niaga sebarang mata wang kripto, termasuklah yang 4 saya sebutkan tadi. Ya. So mungkin ada yang tanya apakah salahnya kita berurusan dengan mereka yang tidak dilesenkan di Malaysia, sedangkan kononnya mereka dilesenkan oleh pihak berkuasa di luar negeri. So ingin saya tekankan di sini bahawa pelabur yang berurusan dengan entiti atau individu yang tidak berlesen atau tidak sah di Malaysia terdedah kepada pelbagai risiko, termasuklah penipuan dan pengubahan wang haram. Pelabur juga mungkin tidak dilindungi undang-undang sekiranya berlaku pertikaian. So bayangkan kita berurusan dengan company yang berpangkalan di luar negeri, kita tak tahu pun di mana dia punya headquarters. Kalau ada problem kita contact melalui email. Tapi bayangkan kalau kita ada masalah, kita email tak dapat sebarang respon. Mungkin wallet kita hilang ke dan lain-lain masalah lah. Tapi kalau kita berurusan dengan company yang ada headquarters di Malaysia, kalau email kita tak respon, sekurang-kurangnya kita boleh pergi ke Luno, kita boleh pergi ke pejabat Synergy, MX Global, Tokenize Exchange, dan kita boleh report kepada SC, dan SC boleh tolong bantu connectkan pelabur dengan syarikat-syarikat sebegini yang telah berdaftar dengan SC. Yeah. Mungkin ada yang argue that sebab syarikat yang di luar negeri itu berikan fees yang more kompetitif, mungkin bagi produk pelaburan yang lebih banyak untuk pilihan kita, tapi ada risikonya. Itu sebab kami sentiasa bagi nasihat, berurusanlah dengan syarikat yang telah dilesenkan atau didaftarkan dengan autoriti di Malaysia. Okey, setakat itu perkongsian saya tentang perkara asas tentang pelaburan. Maybe tidak cukuplah untuk masa 30 minit ini, tapi sebelum saya akhiri, saya nak share sedikit maklumat tentang Investmart. Okay, next, Ila. Investmart telah ditubuhkan pada tahun 2014 bertujuan untuk membentuk create pelabur bermaklumat yang mampu membuat keputusan pelaburan yang berhemah dan bijak. Investmart setakat ini aktif mengadakan pelbagai inisiatif pendidikan pelabur bersasar segenap lapisan masyarakat dalam berkongsi maklumat tentang pelbagai topik pelaburan. Sebelum COVID-19 pandemik ni,
Investmart mengadakan pelbagai program fizikal bukan saja di Lembah Kelang tetapi juga di seluruh negara. Mungkin cikgu-cikgu pun pernah attend program kami di pelbagai lokasi lah. Tapi ketika pandemik ini, Investmart mengadakan inisiatif secara dalam talian ataupun online. So, Investmart menggunakan pelbagai saluran atau channel untuk mendekati masyarakat seperti laman web, aplikasi mudah alih dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Okey, next. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mewawarkan acara tahunan Investmart iaitu Investmart Fest yang akan diadakan secara virtual dari 8 hingga 10 Oktober. Ini adalah kali kedua kami mengadakan acara ini secara virtual. Sepanjang 3 hari ini terdapat pelbagai ceramah, forum discussion oleh pakar-pakar pelaburan dan juga pameran virtual tidak kurang dari 40 pempamer. Sempena Investmart Fest, kami juga menyediakan perkhidmatan perancangan kewangan percuma daripada licensed financial planner selama seminggu dari 4 Oktober hingga 10 Oktober. Pelbagai acara lain turut diadakan seperti virtual scam buster treasure hunt dan peserta Investmart juga berpeluang untuk memenangi voucher Touch and Go melalui cabutan bertuah harian dan pop quiz. Pendaftaran untuk menyertai Investmart akan dibuka pada 8 September ini dan pendaftaran adalah percuma. So saya syorkan cikgu-cikgu join lah event ni. Banyak maklumat berguna yang cikgu-cikgu boleh dapat sepanjang 3 hari event ini berlangsung. Okay, next. Saya sarankan cikgu-cikgu semua ikuti atau follow platform social media Investmart iaitu Facebook, Instagram dan Twitter serta YouTube untuk maklumat lanjut tentang pelaburan di pasaran modal serta maklumat dan peringatan kami tentang skim-skim penipuan pelaburan. Kalau saya boleh tunjuk secara ringkas, Ila, kita pergi ke Facebook Investmart SC. Dalam our social media, kami akan buat posting tentang every time kami masukkan entiti terbaru dalam SC Investor Alert dan juga program-program kami, webinar. Setiap bulan ada sekurang-kurangnya 2 webinar yang kami akan adakan. Ya. Okay, and then boleh pergi ke YouTube ni lah. So dalam YouTube ada pelbagai video yang kami letak, video anti-scam awareness dan video program-program yang webinar sebelum ini tentang pelbagai topik lah berkenaan dengan cryptocurrency, berkenaan unit trust, P2P, ECF, equity crowdfunding. So kalau cikgu-cikgu tengok video-video tersebut, you can get more information on the legitimate investment product di Malaysia lah. Ya. Okey, saya akan akhiri presentation saya hari ini dengan satu lagi video kesedaran tentang skim penipuan pelaburan. So apa yang kita perlu ingat cikgu-cikgu, silap labur, duit lebur. Okey, terima kasih. Ila boleh play the video, lepas tu saya serahkan kembali kepada Fadil untuk Q&A ya. Serius ke, Will? Serius, kau masuk sikit je tapi kau dapat balik banyak. Aku dah masuk. Korang semua patut masuk. Join. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Tan kecil, melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Tuan-tuan adalah jutawan sekarang sebab skim kami memberi 10% faedah.
Bayangkan kalau tuan-tuan melabur 1 juta, 10% faedahnya 100,000. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Saya mau labur. Bila labur? Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Masuk 500, besok dapat RM5,000. 5,000. Tidak akan rugi. Peluang hanya sekali. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Betul tu. Lain kali, hati-hati bila melabur. Pastikan pelaburan tu sah. Jangan fikir untung je. Hai, minum kopi. Assalamualaikum. Salam. Abang-abang nak melabur? Lesen ada? Mana lesen Suruhanjaya Security Malaysia? Jadilah pelabur bijak. Selidik dan teliti dulu pelaburan yang ditawarkan sebelum melabur. Silap labur, duit lebur. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Okay, baiklah. Terima kasih Encik Kamarul atas presentation pada hari ini. Ada banyak maklumat yang kita boleh dapat lah dan ada banyak maklumat lagi yang kita perlu belajar. Jadi cikgu-cikgu bolehlah layari YouTube, Instagram, Twitter dan website SC sendiri untuk kita dapat maklumatkan lebih lanjut. Okay, sekarang kita masuk kepada sesi Q&A. Saya rasa Encik Kamarul boleh address dulu soalan-soalan yang daripada chat. Boleh. Saya nampak ada 4 soalan sini. Soalan pertama, ada banyak jenis produk pelaburan sekarang ini. Boleh kongsi terangkan sedikit tentang money market fund reliable ke syarikat-syarikat yang offer money market fund ni. Money market, kalau bila kita bercakap tentang money market, secara amnya money market ini adalah di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Tapi apa yang saya tahu, sesetengah unit trust company dia menawarkan unit trust yang melaburkan duit kita di dalam money market fund. So kalau kita melabur melalui unit trust company, kita kena pastikan unit trust company itu dilesenkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Contoh unit trust company yang besar yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia adalah Public Mutual dan CWA ataupun sekarang ni dipanggil Principal kalau tak silap saya. Okay. So money market tu sebenarnya di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Bank Negara Malaysia, tapi kalau kita melabur dalam money market through unit trust company, unit trust company tersebut adalah dilesenkan oleh SC. Okay, soalan kedua, adakah maklumat dalam website SC ada tunjukkan sama ada syarikat berdaftar dan sah itu menjalankan aktiviti perniagaan fully syariah compliant? Okey, dua perkara yang saya nak nyatakan di sini. Kalau kita lihat kepada syarikat tersenarai di Bursa Malaysia ataupun listed company, SC akan keluarkan list of counter yang syariah compliant sebanyak 2 kali dalam setahun, iaitu pada kalau tak silap saya hari Khamis terakhir di bulan 5, pada bulan 5, dan hari Khamis terakhir di bulan 11. Dan ini ada available di website SC under bahagian Islamic Capital Market. Okey, untuk yang kedua pula, sama ada
syarikat yang menawarkan pelaburan seperti unit trust, sama ada mereka syariah compliant ke tidak, itu kita kena check sendiri dengan syarikat tersebut. Sebab syarikat unit trust seperti Public Mutual dan Principal ataupun CWA ni, mereka menawarkan dua jenis. Satu conventional product, lagi satu yang syariah compliant product. So kita kena tanya ataupun masuk website mereka dan lihat produk mana yang ditawarkan under syariah compliant. Sama juga kalau kita nak invest dalam saham syarikat tersenarai, kita kena melalui stock broking company. Stock broking company pun ada membezakan sama ada kita nak melabur dalam conventional product ataupun syariah compliant counters. Okey, soalan yang ketiga, BNM kata tak iktiraf digital currency macam Bitcoin, crypto. Jadi invest in digital currency boleh tapi tak ada currency. Jadi saya kena exchange ke foreign currency kemudian tukar semula ke RM. Ya, betul. Because BNM tak iktiraf digital currency sebagai legal tender. So maknanya kita tak boleh guna duit kita tu untuk paksa shopkeepers for example untuk terima duit kita sebagai pembayaran. Tapi yang mana yang nak terima itu tidak jadi masalah lah kalau tak silap saya. Tapi SC telah recognize 5 jenis cryptocurrency yang saya nyatakan tadi sebagai instrumen pelaburan. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP dan juga Bitcoin Cash. Ya, itu sebagai instrumen pelaburan. Tapi kalau you nak guna duit itu sebagai kripto tersebut untuk pembayaran, you kena liquidate dan ke RM dan pindahkan ke your own bank account and then barulah you boleh guna sebagai pembayaran. Soalan seterusnya, saya ada terdengar tentang pelabur P2P, peer-to-peer. Adakah ia pelaburan alternatif dikawal SC? Ya, betul. Kalau ILA boleh pergi balik ke website SC under digital, okay, kita boleh tengok peer-to-peer financing ni ada 11 company yang telah didaftarkan dengan SC untuk menawarkan P2P. Ya. So kalau cikgu-cikgu didatangi oleh somebody yang promote P2P bukan daripada 11 syarikat ni, kita kena berhati-hatilah takut scam, ya. Okey, setakat itu saja soalan yang ada. Okay, saya open kepada floor. Boleh unmute dan juga jelah nyatakan soalan. Sila cikgu-cikgu. Kalau tak nak tanya hari ini pun boleh email kepada kami kalau ada sebarang pertanyaan lah. Kalau cikgu-cikgu nak tahu sama ada skim ini sah ke tak sah ke, boleh email saja kepada kami ataupun call kami di 6204 8999. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya nak tanya sekiranya sebab apa yang Cik tadi terangkan, actually saya tak buat pelaburan banyak dalam benda-benda yang Cik terangkan tadi. Tapi dari segi insurans, saya berminat dalam segi insurans lah. So di sini, adakah insurans itu, contohnya kita boleh semak tak? Macam mana insurans agent yang datang itu, contoh begitu besar punya Great Eastern,
contohlah. Ya. Dia tentu ada begitu ramai punya agent untuk pergi cari bisnes. So macam mana kita nak semak sama ada agent insurans itu dia berdaftar atau macam mana? Okey. Untuk makluman cikgu, bila kita bercakap tentang insurans adalah produk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Ya. So untuk cikgu cek maklumat tentang lesen ataupun pendaftaran, saya cadangkan cikgu kontak Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni dia ada BNM Telelink. So kalau cikgu pergi ke website Bank Negara Malaysia, tengok kontak number BNM Telelink dan cikgu sama ada boleh call ataupun saya rasa tengah COVID-19 ni dia punya counter may not be open lah. So cikgu boleh call ataupun email kepada BNM Telelink. So insurans bukan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, soalan kedua berkaitan dengan sebab saya cikgu, saya akan involve kebanyakan dalam belajar sambung belajar. Sambung belajar. So dari sini dapati juga macam selepas SPM ataupun STPM, tentulah ramai lagi IPTS yang datang untuk nak merekrut pelajar-pelajar. Betul tak? So selain pada kita boleh cek macam mana kita nak cek yang khasnya kemahiran tu, kecil-kecil punya institut atau college yang bawa kemahiran tu, macam mana dia punya status sama ada ini boleh dipercayai atau tidak? Ada idea tak? Status apa tu? IPTS tersebut ataupun? IPTS maksudnya sekarang boleh nampak contoh otomotif, kemahiran otomotif kan. Tentu banyak bengkel yang menawarkan dia guna nama ada berkaitan dengan kerajaan bagi beasiswa ataupun bagi kerajaan sedikit. So sebagai macam mana kita nak pergi cek bahagian itu supaya sama ada kita nak pastikan bengkel ataupun college kemahiran macam itu swasta ni dari segi dia punya status yang boleh dipercayai. Okey, satu soalan yang bagus dan saya rasa earlier saya dah share langkah-langkah yang kita perlu ambil sebelum kita labur. Dan mesej yang saya cuba sampaikan bila kita nak melabur ni, kita kena ambil langkah-langkah kita sendiri. Kita tak boleh cuma rely on information yang diberi oleh orang yang cuba promosikan produk pelaburan tersebut. So kita kena check SC, kena check semualah, kita kena buat homework kita sendiri. So the same approach ni kita boleh applykan dalam apa saja tindakan yang kita perlu ambil sekiranya kita nak membeli sesuatu barang online yang mungkin tidak jatuh di bawah bidang kuasa SC, ataupun kita nak join kursus dan so on sebab kita kena keluarkan wang kita takut kita berurusan dengan scammer. So untuk menjawab soalan cikgu tadi, memang betul kita kena semak dan area yang cikgu nyatakan tadi, yang kemukakan tu, saya nak nyatakan bukan di bawah bidang kuasa SC, tapi saya rasa mengikut pengetahuan saya rasa kalau kursus-kursus yang ditawarkan IPTS ini kemungkinan dianya di bawah bidang kuasa Kementerian Pengajian Tinggi. So kita kena call lah Kementerian Pengajian Tinggi dan tanya sama ada IPTS ni genuine ke tidak dan kursus yang ditawarkan ni genuine ke tidak, sebab saya sendiri tidak pasti apakah the requirement under Kementerian Pengajian Tinggi, tapi saya
saya rasa kalau kita bercakap tentang IPTS, ia jatuh di bawah bidang kuasa Kementerian Pengajian Tinggi. Saya harap saya dapat menjawab soalan cikgu lah. Ya, thank you. Saya buka kepada satu soalan terakhir daripada cikgu-cikgu. Sekiranya ada apa-apa soalan. Okey, kalau tak ada saya buka kepada soalan pada chat. Kalau tidak termasuk bracket harta sophisticated investor, boleh lantik fund manager juga. Adakah SC kawal selia fund manager juga? Ya, SC memang kawal selia fund manager. So fund manager mesti dilesenkan oleh SC. So you all kena pastikan, cikgu-cikgu kena pastikan bila berurusan dengan fund manager, pertama sekali yang you kena tanya sama ada mereka dilesenkan oleh SC ataupun tidak. Ya. So saya nak ambil peluang di sini untuk ingatkan baliklah kalau ada kesempatan boleh join kami punya virtual investment fest yang dia akan diadakan daripada 8 hingga 10 Oktober nanti. Ya, pendaftaran adalah percuma. Okay, terima kasih Encik Kamarul atas jawapan yang telah diberikan. Sesi Q&A kita dah tamat. Terima kasih Encik Kamarul atas penerangan dan juga jawapan yang ada banyak yang kita perlu tahu tentang pelaburan. Yang penting kita nak melabur, kita kena melabur dengan ilmu. Okay? Dan pastikan kita teliti tentang pelaburan yang kita buat. Okay, untuk kita masterclass seterusnya adalah pada 18 September. Dalam masa 2 minggu lagi adalah berkenaan dengan membina app dengan Thunkable bersama Arus Tech. Jadi cikgu-cikgu boleh scan pada QR code ataupun cikgu boleh nanti pihak tech akan letakkan pada chat bangkit pembinaan aplikasi. Okay? Jadi saya bagi masa cikgu dalam 2 minit untuk cikgu-cikgu maybe boleh scan dan juga boleh klik pada chat isi nanti. Okay? Okay, terima kasih cikgu. Cikgu boleh isi borang maklum balas untuk program pada kali ini. Sekiranya cikgu ada apa-apa cadangan untuk pengisian seterusnya, kami bagi pihak Arus akan improve lah dari semasa ke semasa dan memastikan pengisian cikgu bermanfaat pada semua lah. Borang isi maklum balas sekejap saja untuk cikgu isi. Saya bagi masa dalam 1 hingga 2 minit untuk cikgu isi sekejap. Baik, terima kasih semua atas luangan masa dan juga komitmen pada cikgu, perhatian cikgu dalam masterclass pada kali ini. Kita jumpa dalam kelas yang seterusnya, kelas dalam masa 2 minggu lagi. Jangan lupa untuk cikgu kongsikan pengalaman cikgu melalui hashtag Guru Celik Kewangan, Masterclass, Investmart, Bijak Labur, Setcom My dan juga My Fan Network dan juga tag kami di Fund for Life and Arus Academy. Jadi sebelum kita beredar, mari kita buat sedikit foto gambar lah sebagai kenang-kenangan. Okay, sekejap cikgu. Saya bagi masa 1 minit untuk cikgu semua buka kamera.
Cikgu semua dah sedia ke? Okay. Alright, so 3, 2, 1, and then ada lagi satu page. Sekejap. 3, 2, 1. Okay, itu saja dan saya akan bagi link pada slide hari ini untuk semua cikgu dalam chat sekali lagi buat kali terakhir. Okay, link untuk slide hari ini ada di dalam chat sekejap. Okay, itu saja. Fadil? Alright, terima kasih Zekai atas perkongsian mengenai website dan juga maklumat-maklumat lanjut lah berkenaan dengan pelaburan. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu atas wang masa pada kali ini. Minta maaf atas terlewatan dalam 10 minit. Dan saya doakan semua cikgu-cikgu berada keadaan sihat dan selamat enjoy your weekend. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih cikgu.